Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaimah Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini kita berada di PWB Dun Seri Kembangan. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya Dun Seri Kembangan. Seri Kembangan ialah sebuah bandar baharu yang pesat membangun di Selangor. Nek, pastilah apa yang menarik dekat Seri Kembangan ya? Seri Kembangan ni, kita nak buat itu sarung tangan tahan panas. Jom kita. Jom. Baik, kali ini kita nak membuat demo menjahit sarung tangan tahan panas. Macam mana tu? Nak tahu, kita bersama tenaga pengajar yang akan mengajar menjahit ni adalah Chai Yi Yong, atau lebih mesra kita panggil Yong. Ya. Okey Yong. Boleh perkenalkan diri dulu? Okey, saya Miss Yong daripada Sewing World Gallery. Okey, so saya seorang tutor di sana dan kita akan mengajarkan berbagai jenis punya craft tangan jahitan. Ya, okey. So untuk hari ini kita akan belajar kita punya hot pot holder ya. Holder. Okey, sarung tangan tahan panas. Okey. Yong, boleh Yong bagi tahu macam mana kita nak buat sarung tangan ni? Apa bahan yang kita perlukan? Okay. So sekarang ni saya akan perkenalkan kita punya bahan. Okay, so first kita akan perlukan kain luar. Okay, so kita akan bagi dia nama kain A. Okay, so untuk senangkan kita lah. Okay, so ini ialah kain luar. Okay, bahagian sini. So this one is kain A. Okay, kain A punya ukuran ialah 29 inci kali 6 3/4 inci sebanyak satu keping. Okay, so satu keping lagi yang kecil punya ini ialah 13 kali 6 3/4. Okay, so kita ada dua ukuran untuk kain A. So kita akan potong ukuran sama untuk kain B juga. Okay, so this one is kain B. So kain A ialah luar. Okay, sebelah sini. Oh, di luar. Okay. Ya. Okay. Okay, dan juga kain B ialah dalam. Dalam. Okay. Boleh nampak kan? Okay. Alright. So selain pada itu, kita perlu juga kain bias. Okay, kain bias tu maksudnya bila kita potong kain punya masa, kita potong dia serong. Ya, sebab ini piping. Bias sini kita perlu gunakan kain serong. Okay, so kain serong ini punya ukuran ialah 1/3/4 inci kali 110 inci. Okay, so memang dia panjang lah. Okay, so this one is kain bias dan juga kita akan gunakan batting. Okay, kenapa kita perlukan batting ialah sebab kita nak bagi dia tahan panas kan. So memang dia agak tebal sikit. Okay, so kita ada 3 keping punya batting. Okay, batting ni sudah ada gum punya. So nanti kita just iron on. So batting 2 keping ini sama ukuran. Sama saiz dengan yang tadilah kain. Sama saiz dengan kain luar tadi. Okay, ialah 29 kali 3 6 3/4. Okay, dan juga yang kecil ini punya satu keping saja 13 kali 6 3/4 inci. Ya, ini ialah semua kain yang kita perlukan untuk hari ini. Untuk hari ini yang untuk buat. Okey. Saya tengok dekat sini ada dua perbezaan dia. Satu ni pendek, kecil punya pendek, dan yang ni panjang. Okey, apa perbezaan sebenarnya dia punya cara jahit tu semua sama, cuma beza dia punya lebar saja. So mungkin if like nak ambil yang kecil punya, mungkin kita boleh buat dia pendek sikit. Okey, ya. Lepas tu yang hari ni kita akan tunjuk punya ialah ini yang panjang sikit. Ya. So sudah tahu buat macam mana buat yang panjang, boleh sendiri reka untuk buat dia kecil sikit. Okey. So kita punya kain gam sini kan, tadi yang panjang punya ini ada 2 keping. Okey, so you ambil satu dulu. Okey, dan jika ambil yang kain luar, kain A ini, okey. Kita boleh nampak tak kita punya batting sini dia ada sebelah yang kilat-kilat. Okey. Ya, yang kilat-kilat ini sebenarnya dia ialah gum. Oh, gum. Ya. So nanti kita ini ialah kain A kita kan. So ini sebelah luar,
sebelah dalam. Okay, so belah dalam tu menghadap dengan kita punya gam. Aha. So nanti bila kita gosok punya masa dia akan lekat sekali. Okey. Okay, so kita akan ulangkan step ini kepada kain B juga Sama di sini. juga. Yes. Sama okey. So next kita perlu lapikkan. Okay, this one is kain A dengan batting sudah gam kan. So this one is kain B. Kain B. Okay. Yang cantik bertemu luar ya. Kita macam sandwich. Okay, 3 lapik ini. Okay, dan kita akan jahit jelujur sekeliling. Jelujur tu ialah just like, boleh nampak okay? Just down and up. Okay, dan keluarkan. Okay, satu lebar lembar. Satu lembar benang saja. Okey ha. Okay. Oh, okey. So just like this, down and up. Okay. Kena pastikan kita punya kain yang rata punya. Okay, jangan ada yang terlipat. Ya. So nanti dia tak sama rata. Okay. So tujuan untuk jelujur ni adalah untuk dia stay together. Stay together. Maknanya rapat. Rapatkan dia. So lepas habis jahitan jelujur ni, kita akan start to buat quilting. Okay. So teknik quilting itu boleh kita nampak kita punya sarung tangan ini. Sini ada kan kita ada quilting in between. So garisan ini namanya quilting. Okay, so kita akan jahit garis-garis itu di atas supaya dia boleh stay together sentiasa. Okay. Macam Yong sendiri dah orang kata macam dah berapa ramai Yong mengajar? Kalau di PWB ni dah berapa ramai yang Yong tahu yang Yong dah mengajar? Sebenarnya banyak grup. Ya, saya tak tahu the total amount ya. Banyak maknanya juga. Banyak grup yang datang dekat sewing wall ni. Ya. Alright. Sebab kita ada 13 cawangan seluruh Malaysia. So like setiap like got cooperation with different korporasi ya. Okay. So ramai dah lah yang sertai menjahit dekat sewing wall ni Yes. Baik. So maknanya yang ni untuk yang ni boleh guna kain apa-apa kain lah kan? Lebih baik kain cotton lah. Okay? Kalau kain yang bercampuran mungkin dia ada nylon ke apa. Kalau panaskan dia akan kecut. So better you use 100% so, cotton. kain yang digunakan kain cotton. Yes, kain cotton. Okay. So yang kecil ni boleh macam ni kan? Yes. Okay. Right. Cantik. Kita punya pembaris sudah 1 inci 1 inci. So you just make sure that the line is over here. Boleh nampakkan sini. Okay, so boleh nampak kan? Kita punya garisan ni. Garisan yang macam ni akan lukis. So you boleh like teruskanlah 1 inci 1 inci 1 inci 1 inci sini pun sama. Okay. So this one is this side and then we're gonna do another line for sini. Okay. So sebelah sini pula sama juga. So hanya sama lot is either you can guna yang 45 degree 45, ini. Okay. So samakan di bawah sini. Alright. So sini hanya lukis supaya boleh dapat satu petak yang full. Nampak tak? Nampak. Okay. So bahagian sini boleh nampak satu petak. So bila kita siapkan semua punya masa, dia akan jadi begini. Bentuk yang macam ni. Bentuk segi 4. Okay. Okey Yong, tadi Yong dah lukis garisan 45 darjah. Okey. Kemudian kita nak menggunakan mesin untuk buat quilting. So kita akan perlukan tapak ini. Okay, so tapak ini dia ada gigis di sini kan. So bila kita jahit punya masa dia akan tolakkan kain. Jika guna tapak biasa dia akan because dia tebal kan, so bila kita jahit dia akan like terlipat. Okay. So yang ada batting tu kita perlu gunakan tapak quilting ini. Tapak quilting. Okay. So tapak quilting ni dia datang dengan satu foot guide itu. Okay, so ban besi ini kan. So nanti kita akan tukar tapak dulu dan kita akan pasangkan foot guide supaya senang. Alright. So bila kita pasang tapak punya masa, kena pastikan yang tangkai dia sini ini mesti atas needle bar. Okay, so yang ini kan. So mesti di atas dia masuk. Okay, and then baru kita lockkan dia. Jarum yang saya guna untuk hari ini ialah saiz 14. Okay. Jarum yang jarum biasa sahaja. Biasa. Alright. So yang kita punya foot guide tadi tu di sini. Okay, ini akan stay di belakang sini. Okay, belakang sini. Di belakang. Okay, so kita hanya
tekan sahaja. Okey. So ini dia punya jarak, dia boleh adjust. Okey, boleh dekat, boleh jauh. So ini kita akan berdasarkan kepada kita Kain punya tadi. garisan. So kita masukkan kain. Okey. Bila kita turun jarum punya masa, kita punya besi ini ngam-ngam ikut garisan. So the okey. next one we just follow. So yang lain tu tak perlu lukis. Okey, jika tak ada tapak ini then you perlu lukiskan semua ya. Okey. Jarak jahitan kita gunakan 3. Tiga, okey. Jarak tu maknanya setiap stitch punya length. Ya, berapa jauh dia punya length itu. So, untuk quilting ni kita perlu bagi dia besar sikit. Okey, jika dia terlalu rapat nanti bila kita siap punya masa dia tak akan timbul. Alright. okey. So, bila jahit punya masa, kita tak perlu tolak ataupun tarik kain, bagi dia jalan sendiri. Ya. Hanya pastikan kita punya guide tu ada di atas garisan ya. Okey. So dia akan okey cantik. Okay. So, one line sudah siap. Tadi saya tengok yang tengah jahit tu kan, mungkin ada orang kata kenangan pahit yang Yong rasa tak boleh dilupakan, mungkin daripada peserta ataupun Yong sendiri, macam mana? Okay. Untuk yang mula-mula jahit tu memang akan ada sikit cabaran lah. Okay, sikit saja cabaran tu, tapi yang hasilnya itu manis. Okay, mungkin kita salah jahit ke, okay, kena tetas, yang itu ialah paling sakit lah untuk pengalaman saya dengan banyak student yang saya pernah ajar itu, semua dia tidak suka mentetas. Okay, tapi bertetas itu sebenarnya ialah satu langkah yang perlu dijalankan ya. Okay. Tetas tu sepanjang jahitan tu ataupun macam mana? Ada yang Ada juga. ada. Ya, ada juga yang kena tetas daripada mula sampai akhir. Okay. Jika like in between ada satu step yang salah, then you kena tetas. Ya. Okey. Tapi itu ialah pengalaman lah. Okay, jika tak ada buat salah, macam mana nak buat yang betul kan? betul. Nanti akan sentiasa ingat, tak Belajar boleh dari begini. kesalahan. Ya. Okey. So boleh nampak kita punya guide ini. So inilah yang saya tak lukis ya. So kita punya garisan ini hanya ikut kita punya ikut dia guide. punya. So yang okey, lain tu okey. semua sama. Senang. Dan you boleh nampak dia ada timbul kan, sebab kita ada 2 lapis punya batting. Dia boleh tahan panas dan juga dia timbul. Okey. So contohnya jika anda sudah siapkan baris sini, sudah siapkan sini dengan sini, then you can change the other way. So akan jahit sebelah sini pula. okey. So always start from the center. Okay, sama juga teori dia. Always start from the center keluar ke tepi. okey, Supaya dia nanti tidak halau satu Kain. tempat lah. So sekarang ni saya akan tukar sini ya. Teruskan buat. So kita ambilkan bias yang tadi tu. Okay, so for example this one is the top lah. You can decide either sini ke sini jadi atas. So untuk saya pilihkan sini jadi atas. So kita akan just alignkan, bagi dia sama rata. Alright. So lepas tu kita penitikan dia. Kemaskan. Okay, so nampaknya kita sudah sama ratakan dia dan kita just jahit satu line across. Okay, so sekarang ni kita tak perlukan guide ini sudah. Ya, guide ini hanya untuk kita jahitkan quilting yang petak tadi itu. Okey. Yes. Okay, so ini kita hanya jahitkan satu tapak. Okay, satu tapak maknanya tapak ini besar sikit daripada normal punya, so tak apa, kita hanya ikut saja. So kita punya hujung kain sini mesti sama rata dengan tapak. Ini panggil tapak. Okay, satu tapak maknanya samalah, samakan sini. Samakan. Alright, so jahit biasa sahaja. Jarak masih 3 ya. Okay, dan juga jika perlu dan kita tukarkan benang dulu. Okey. Benang sama warna dengan dia punya, supaya dia tak terlalu ketara. Okay, so yang akhirnya reverse. Okay, ini ialah undur. Reverse. Okey. Supaya boleh matikan jahitan. Yes. Alright, so inilah. Okey, dah. Alright, so selepas itu kita akan flipkan atas dia. Flipkan ke atas. Okay, so ini ialah bahagian belakang. Belakang. So sini lipat ke bawah. Okay. So yang lebih ni kita hanya just masukkan dia like this. Okay. Garisan kain tu mesti boleh coverkan Sama garisan. dengan, Okay. Cover. Ya, overlap sikit tak apa. Okay. Like this. Then you boleh pinkan dulu.
Dan nanti kita akan jahitkan tindih daripada sebelah depan. Okay, like this. And then kita turn balik ke depan. So sekarang ni kita akan tindihkan dia. Okay, tindih maknanya daripada hujung sini masuk sikit sahaja. Anggarannya 1/8 inci ya, sikit sahaja. Dan kita akan tindih dia supaya dia akan lekat sekali. Turunkan jarum. Okay, so ini perlu reverse juga. Okay, setiap jahitan mula dan akhir mesti reverse. Ya, supaya dia tak terbuka. Boleh nampak hasil, kita punya hasil. Okay, so remember to stitch on the dark side. Okay, on the bias, di atas bias, bukan di atas kita punya kain A. Okay, supaya kita tidak ketara sangatlah dia punya hasil. Okay, so inilah hasilnya. Yang lebih punya kain ni kita boleh just buangkan dia, just cut. Okey, kedua-dua ni dah siap dijahit. Okey, ni untuk kita tampal di bahagian ni kan? Ya, untuk pegang tangan punya. So, kita boleh pilih antaranya nak simpan di bahagian sini depan ataupun nak simpan di sini. Bahagian belakang. Okey, so untuk hari ni kita hanya just jahit di sini lah. So, bagi dia sama rata dulu. Okey, lepas tu kita boleh pin dan kita akan jelujurkan guna mesin. Okey, sebelah sini. Sebelah tu. Sini Pun dan sama sini. juga. Ya. Okey. Okey, yang kedua-dua belah tangan ni dah siap. Okey, so Okey, so kita nak buat apa? Okey, ini antaranya kita boleh pilih nak letak di sini ke di belakang pun boleh. Ya, so hari ni kita akan just buat di sini. Kita letak di depan. Yes. Sama ratakan dia dan kita boleh gunakan fabric clip yang ni. Clip untuk securekan dia. Nanti kita akan just jelujurkan gunakan mesin. Okey. Yes, dua-dua belah. Okey, jelujur. Maknanya kena jahit jelujur lah. Then okey. So selepas itu kita akan buangkan bahagian yang terlebih sini mengikutkan kita punya acuan bentuk, tadi, ya, bentuk tadi. Lepas tu kita akan buat piping. Okey, so ini ialah sudah buat piping punya. Okey, cara jahitan lebih kurang macam tadi. Okey, hanya bila kita lipat punya masa sebab dia punya bahagian curve sini kan. Bahagian curve sini you perlu jelujur. Okey, ini ialah jelujur tangan. Okey, boleh nampak tak ini garisan yang putih itu ialah jelujur tangan. Okey, pastikan kita jelujur tangan dulu, baru kita akan tindih daripada depan sini. Yes, sekeliling and then we are done. Okey, Yong, kita pun dah siap sarung tangan tahan panas ni. Mungkin Yong ada nasihat ataupun harapan kepada wanita-wanita ataupun mereka? So, untuk sesiapa yang mungkin tak pernah belajar jahit, nak bagi satu first try, ini adalah satu peluang yang sangat baik. Okey, mungkin mula-mula ada sikit bercabaran, okey, tapi kena think of the what kita yang akan dapat. Okey, yang daripada bila nak siap punya masa kita akan dapat rasa sangat puas dan juga dapat ilmu lah daripada kita punya projek. Okey, dan satu-satu sahaja. Okey, hasil tangan sendiri. Okey, untuk nak giftkan untuk kawan-kawan ke untuk sesiapa yang anda hargai. Ya. Okey, ini adalah satu gift yang sangat bagus lah. Okey, terima kasih Yong kerana sudi terima kasih. berkongsi ilmu menjahit ni. Saya pun tak sabar nak angkat makanan panas ni. Sehingga kita bertemu lagi di segmen yang seterusnya. Apa yang menarik? Tunggu sebentar saja lagi. Baik, sekarang kita bersama penyelia bagi PWB Dun Sri Kembangan, iaitu Priscilla Han. Ya, Priscilla Han Sikin. Boleh perkenalkan diri dulu tak, Priscilla? Ya, boleh. Saya ialah nama Priscilla Han Sikin. Saya ada di Sri Kembangan Penyelia Segalang. Sebagai penyelia kan, Priscilla dah berapa lama dengan PWB ni? Ini ialah selamanya ialah 5 tahun ada di Sri Kembangan jadi penyelia tu. Okey, dah 5 tahun. Ya. Okey, dalam sebagai penyelia ni mungkin ada beberapa ahli AJK, boleh ceritakan? Saya ada penyanyi ada 6 AJK yang itu ialah yang good team juga. Dia boleh tolongkan saya set up yang banyak-banyak di klub sama kita tolong menolong, ada yang keluar wang juga, keluar dia punya
masa dan apa tu Banyak peranan yang dimainkan oleh banyak AJK. perangan untuk AJK. Ya, betul. Okey, dan mungkin ada harapan dan juga nasihat kepada wanita dekat luar yang nak sertai PWB ni macam mana? Mungkin Priscilla boleh bagi harapan lah, maknanya apa yang diharapkan. Saya diharapkan kalau ada satu workshop yang baik macam kedai-kedai tu lah. Kedai-kedai itu macam yang sekarang ialah lama kedai itu buatnya macam pigeon hole. Dia boleh ambil sendiri punya kelas tangan atau dia sudah buat makanan atau buat dia punya barang boleh letak di sana untuk hasilnya boleh income lagi, dia pun boleh jadi ada satu yang wanita tak sama di rumah punya keluarga wanita. Okey. Dan bagaimana bagi mungkin orang luar nak sertai PWB ni? Ada laman Facebook ke ataupun atau Facebook dulu kan saya saja WhatsApp suruh jiran-jiran panggil punya jiran siapa tak ada kerja tak ada apa boleh join kita punya programnya tengok apa dia nak boleh belajar lah. Lepas itu ada satu peserta hanya pun set up Facebook keluar di sini Seri Kembangan ada satu grup boleh free untuk buat untuk belajar banyak aktiviti untuk belajar banyak ilmu for learning for starter. Dan Priscilla tahu tak apa dia punya Facebook untuk ni PWB Seri Kembangan? Ya, tahu. Apa dia punya link, dia punya saya punya link ialah Pusat Wanita Berdaya Seri Kembangan. Ya. Okey, bagi yang nak sertai PWB di Pusat Wanita Berdaya yang ada di Facebook. Kalau you buka ini, you boleh nampak link itu boleh. Boleh tunjuk ada gambar. Nanti boleh ada belajar punya jam. Baik. Terima kasih Priscilla sebab sudi di Temu Ramah berkongsi sebagai penyelia di PWB Don Seri Kembangan. Semoga wanita-wanita dekat luar sana dapat sertai bersama di bawah Priscilla ataupun di Don yang berhampiran anda. Okey. Terima kasih dan jumpa lagi di segmen seterusnya. Apa yang menarik? Kita tunggu saja selepas ini. Baik, kali ini kita bersama peserta seterusnya iaitu peserta daripada PWB Don Seri Kembangan iaitu Angie. Ya, nama Angie. saya Angie Chen, berasal dari Seri Kembangan Selangor. Okey, ini peserta yang membuat batik, t-shirt batik. Ya, batik t-shirt. Batik t-shirt yang ada tergantung dekat sebelah saya ni. Yes. Okey, Angie. Angie dah berapa lama bersama PWB ni semua? Menjelang 3 tahun. Oh, 3 tahun. Okey. Yes. Daripada 3 tahun mungkin ada pengalaman. Yes, apa pengalaman? Ya, tanpa banyak pengalaman. Kita banyak program-program yang dianjurkan oleh PWB seperti cheese tart, pumpkin itu kari ayam, macam mooncake, 3D agar-agar, lagi itu apa itu sticky rice, tamping zongzi. Banyak Angie banyak belajar. kita belajar. Kita banyak Dan belajar antara craft tangan. yang di sebelah saya ni adalah t-shirt. Batik t-shirt ni yang kita buat pakai macam penutup dia. Itu tim-tim yang penutup benang, pakai warna-warna dia untuk baju kasih kecantikan. So daripada PWB ni apa manfaat? Apa yang Angie dapat? Dari melalui pusat PWB ialah pusat wanita berdaya. Dia memanfaatkan kita supaya kita boleh mendapatkan dan menambahkan kita punya ilmu teknik dengan proses macam buat craft tangan, macam buat bakery, semua seni, sunaman untuk menyarakan hidup kita sendiri tanpa bergantung sumbangan daripada pihak yang ketiga. Saya mengalur-alurkan wanita-wanita menyertaikan program-program yang dianjurkan oleh PWB sepenuh sokongannya. Dan ini antara apa orang kata
dapat menambahkan ilmu dengan menyertai kelas-kelas yang dianjurkan betul. PWB ini. Ya. Dan terima kasih Angie. Terima kasih Caima. Sebab sudi berkongsi dengan saya cara nak buat baju Ya. ni macam mana kan. So antara peserta yang sangat aktif, sangat orang kata berkebolehan, boleh buat macam-macam. Untuk bertunjukkan kita punya wanita berdaya. Dan berdikari. Yes, betul. Dan sampai sini dulu. Okey, kita ada segmen seterusnya bersama peserta siapa? Nak tahu? Tunggu selepas ini. Baik, kali ini kita bersama peserta seterusnya iaitu peserta PWB Dun Sri Kembangan iaitu Siu Yun. Okey. Dan di sebelah saya adalah Saya Zulaila. Saya merupakan AJK, bekas AJK PWB Sri Kembangan sejak tahun 2015 dan sekarang saya dah tak terlibatlah dengan PWB Sri Kembangan. Sekarang saya bertugas sebagai ahli majlis di Kajang. Okey, dan dia merupakan translator untuk Anne. Okey, saya panggil Anne. Okey, Anne. Macam mana Anne boleh kenal PWB ni, Anne? Okay, and dia mula menyertai PWB Sri Kembangan ni sejak 5 tahun lepas lah, semasa PWB mula ditubuhkan melalui Priscilla. Priscilla adalah kawan kepada Anne. Okey. So selama 5 tahun, okey, apa yang Anne dapat daripada PWB ni? Tiga perkara utama lah yang dipelajari oleh Anne melalui penyertaan beliau dalam PWB Sri Kembangan ni adalah kraft tangan, masakan dan juga aktiviti-aktiviti yang berkenaan dengan kita semula. Okey. Bahan yang nak digunakan tu lah yang nak mencari. 因为要收集很多。 Okey, daripada Anne sendiri apa manfaat dapat daripada kelas PWB ni? Antara manfaat utama lah yang Anne pelajari daripada menyertai program-program ni adalah macam untuk kita belajar kita semula ada pelbagai cara. Salah satu cara yang paling menarik adalah untuk buat barangan macam ni, macam handbag ni. Dan pada masa yang sama, barangan-barangan ni amat membantu jika wanita-wanita yang di rumah lah terutamanya, jika tak bekerja, dia orang boleh belajar ni dan boleh jual untuk dapatkan hasil. Ada manfaat dia lah. Okey. Dan mungkin ada harapan dan juga pesanan kepada wanita di luar sana dan juga semua yang ingin menyertai seperti Anne dalam PWB ni. Harapan Anne untuk wanita-wanita di luar sana kena belajar untuk sampai sebab sekarang dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, jadi boleh pelajari buat kraft tangan macam ni, boleh jual untuk bantu keluarga. Baik, kali ini di PWB Dun Sri Kembangan kita cukup bertuah kerana yang berhormat YB Ian iaitu ahli Dewan Negeri bagi kawasan Sri Kembangan Turun Padang di Sri Kembangan ini. Dan Selamat tengah hari, Puan. Okey, selamat tengah hari. Okey, YB, bagaimana YB melihat pergerakan PWB di kawasan Sri Kembangan ni, YB? Pergerakan PWB di kawasan Sri Kembangan memang aktif lah, dan saya memang memberi galakan kepada mereka supaya mereka membuat lagi banyak aktiviti di kawasan sini supaya penduduk di kawasan Sri Kembangan khususnya wanita mereka manfaat daripada program yang mereka anjurkan. Okey. Antara ADUN dan juga PWB ni ada tak jalinan? Memang mereka bekerjasama erat dengan pejabat saya, dan saya juga memberi peruntukan kepada mereka supaya program mereka ataupun aktiviti mereka berjaya dianjurkan. Okey. So antara program-program yang YB tahu dalam PWB Sri Kembangan ni? Mereka memang aktif lah sepanjang tahun, dan mereka memang ada mengadakan program setiap bulan, aktiviti yang berlainan seperti jahitan, membuat bako dan sebagainya. Okey. So apa harapan YB kepada PWB terutamanya di Dun Sri Kembangan ini? Harapan saya adalah mereka boleh terus berusaha, lebih kreatif dan rekrut lebih ramai wanita kawasan Sri Kembangan supaya penduduk wanita di kawasan sini mereka mendapat sesuatu yang baru ataupun mereka boleh belajar suatu seni ataupun knowledge yang baru. Baik. Tadi okey, saya lupa bantuan tadi. Okey, apa bentuk sokongan daripada YB yang diberikan kepada PWB? Saya rasa ada dua aspek. Satu adalah daripada kemudahan asas seperti tempat untuk mereka mengadakan aktiviti seperti dewan, balai raya dan sebagainya. Kita akan
kerjasama dengan ahli majlis tempatan supaya melicinkan proses permohonan mereka untuk dapatkan dewan ataupun baraya. Ini satu. Aspek kedua adalah daripada segi kewangan. Saya sebagai adun, saya juga dapat peruntukan daripada kerajaan negeri dan saya akan menggunakan peruntukan saya untuk memberi sokongan kepada mereka. Kalau mereka tak cukup dana, saya akan mengeluarkan sebahagian dana saya untuk mereka. Baik, sekian saja episod untuk kali ini di PWB Don Sri Kembangan. Kita jumpa di episod seterusnya di mana nantikan. Jangan lupa share dan juga like video ini. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.